Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Jadi hari ini kita akan membuat task plan drawing yang kedua. Kita akan membuat gambar spana ya. Okay, so sebagai permulaan, buka dulu software AutoCAD 2022 awak dan akan terpampanglah paparan macam ni. Kemudian untuk menjimatkan masa dan memudahkan awak, buka fail folder yang telah saya berikan pada minggu lepas. Okay, so di home dan kita akan open file folder. Okay, so di paparan file folder akan dipaparkan so kalau ingat minggu lepas saya ajar, awak boleh gunakan mouse awak punya wheel untuk zoom in, zoom out. Kalau nak automatic dipaparkan semua paparan pada awak punya AutoCAD, kita akan gunakan command zoom, tekan Z dan tekan enter. Kemudian dia akan tanya nak zoom berapa banyak. Okay, kita akan masukkan command zoom. So dia akan paparkan awak punya limits serta border yang telah awak buat. Okay, so sebelum kita mula, kita akan masukkan desain panduan kita. Kita akan pergi ke atas. Kita akan pergi home, solid surface. Ya, ini minta maaf saya lagi set. Okay, so kita akan pergi kepada insert di atas ni. Insert. So kita akan pilih attach. Kita akan cari di mana lukisan panduan yang kita nak masukkan. So cari kat mana awak letak. Kita tekan open. Kemudian di setting ini tak perlu awak ubah apa-apa. Tekan OK saja. Dan awak anggarkan di mana awak nak letak lukisan spana awak. So klik di sini. Dan saya tak tukar scale. Saya pakai scale 1. Yang akan memudahkan awak untuk. Jadi untuk melukis spana ni, kita kena membuat satu rujukan utama Jadi di sini yang kita boleh nampak rujukan utama kita adalah line 182. Kenapa? Sebab ujung line 182 ni, di setiap ujung tu ada bentuk yang menggunakan dia sebagai panduan. Okey, contohnya di line 182 tu, dekat atas gambar ni tak ada tapi dia ada dimension kan. Jadi sebelah kanan di penghujung line 182 akan dibuat sebuah bulatan R15 dan di hujung line kiri tu akan dibuat poligon serta bulatan R50 menggunakan hujung line tu sebagai titik panduan. Okay, so langkah pertama adalah membuat sebuah line panjangnya 180. Kita nak buat line, pergi home, kita akan tekan line, klik di mana-mana saja dan tarik. Pastikan line awak tegak. Kalau nak pastikan line kita tegak, kita akan tekan F8 untuk aktifkan auto mode. Okay, auto mode ni kalau awak aktifkan, dia akan sentiasa melintang ataupun menegak sahaja. Kalau awak tekan F8 balik, dia akan bolehlah nak bengkok-bengkokkan. Okay, so awak kena alert lah untuk matikan dan hidupkan dia. So tekan F8, dia akan sentiasa tegak. Saya masukkan dia punya dimension iaitu 182. Okay, so saya akan bermula dengan penghujung garisan kanan ni dulu, iaitu akan dibuat sebuah circle. Kita akan buat circle dengan radius 15. Pilih circle, pilih titik ujung tu sebagai titik center, kemudian masukkan radius dia itu 15. Okay, kemudian kita akan pergi ke titik penghujung di kiri ni. Kalau anda nampak, mata ataupun mulut spana ni dibuat daripada poligon. Dan poligon tu adalah segi 6, iaitu hexagon. So macam mana nak buat? Kita akan pilih command polygon. Pilih command polygon, dia akan tanya berapakah side yang akan digunakan. Kita akan pilih side adalah 6. So ini adalah center polygon tersebut.
Okay, kita kena tengok dulu panduan yang diberikan tu. Jarak yang diberikan tu adakah bucu ke bucu ataupun daripada sisi ke sisi. Okay, kalau daripada bucu ke bucu, kita akan menggunakan inscribe in circle. Dan dalam keadaan soalan hari ni, dia berikan jarak daripada sisi ke sisi. So kita akan gunakan circumscribe about circle. Okay, so kita akan masukkan radius. Jarak yang diberikan adalah 40. Jadi radius dia adalah 20. Okay. Jadi poligon kita. Tapi kalau kita tengok poligon kita ni, dia automatik buat bentuk macam ni. Kita kena pusingkan dia supaya sisi dia ni yang akan bertemu dengan line 180 ni. So macam mana nak buat? Kita akan gunakan command rotate. Pergi ke atas, pilih command rotate. Bila dah pilih command rotate, kita kena select objek yang kita nak pusingkan. So poligon ni lah yang akan dipusingkan. Okay, kemudian kita akan pilih di mana titik putaran. Kita akan jadikan center sebagai titik putaran. Pilih center poligon tersebut. Okay. Kita nak pusing sebanyak berapa. Okay, anda boleh gunakan secara manual gerak sini. Ataupun masukkan nilai kalau nak tepat. Okay, kalau nilai adalah 90 darjah. Okay, tekan enter. Dan dia akan pusing. Okay. So kita akan meneliti kepala spana daripada garisan panduan ni, lukisan panduan ni. Okay, kalau anda lihat kepala spana tu ada R50, R32 dan R50. Okay, R50 di bahagian kiri ni, dia punya center adalah di bucu poligon sini. R50 di bahagian kanan ni, center dia adalah daripada center poligon. Dan keadaan sama berlaku di bawah, kepala spana di bawah. Mana R50 di bahagian kiri, center dia berasal daripada bucu poligon sini. Dan R50 di bahagian kanan, punya center R50 tu berasal daripada center poligon. So, tapi kita tak tahu di mana center bagi R32. Itulah yang cara kita akan gunakan pada hari ini. Ada satu command khas yang kita akan gunakan. Menggunakan kaedah tangent. Okay, so apa yang anda perlu buat adalah pilih circle. Kita akan buat satu circle 50 daripada titik poligon tersebut. So masukkan radius 50. Okay, so kemudian kita akan buat sebuah lagi circle. Center dia di bucu poligon atas ni. Masukkan dia adalah 50. Okay, dah nampak dah bayang sikit. Okay, kalau anda perhatikan kat sinilah R50 bahagian kiri, inilah R50 yang kanan. Dan di atas ni kita akan buat sebuah kedua punya curve. So kita akan buat dulu mulut spana tu yang terbuka. Okay, kalau anda nampak poligon ni, ini dah hampir-hampir bentuk sepana. Tapi kita kena buang sesetengah bentuk dulu. Kita akan ambil trim. Kita akan buang bentuk ni. Okay, sebab kita kaedah. Okay. Trim. Lepas tu kita akan extendkan line ni bertemu ke hujung lengkung ni. Supaya dia akan bentuk mulut spana tu. So kita akan pakai command extend. Dan command extend. Dan tekan enter. Kemudian pilih line daripada poligon ini. Pilih. Okay, tekan sikit. Kemudian kita akan trim dia. Supaya jadilah mulut spana. Okay, kemudian anda boleh juga siap-siap trim mana bentuk yang tak perlu dah. So, kita cuma akan pakai R50 yang kat dalam ni saja. Okay, so bolehlah buang ni. Okay, kita buang. Okay, kalau anda nampak dah hampir siap cuma kita tak buat je lagi circle R32. Okay, so macam mana nak buat R32? Kita akan menggunakan konsep tangent. Kalau lukisan manual drawing, anda perlu menggunakan berbagai teknik persilangan apa semua. Tapi dalam AutoCAD dia mudah sahaja. Okay, so pergi ke circle.
di anak panah bawah tu tekan, kita akan pilih command tan radius. Okay, apa tan radius ni buat? Tan radius ni bila awak select, maksudnya awak kena pilih dua tempat tangent, kemudian barulah awak masukkan circle awak. So kita pilih tan radius. Okay, so kita akan pilih lengkung di kiri ni sebagai tangent yang pertama. Kita akan pilih lengkung di kanan ni sebagai tangent yang kedua. Kemudian kita akan masukkan radius dia, iaitu 32. Okay, lepas tu awak trim mana yang tidak diperlukan. So lengkung atas ni tak diperlukan, lengkung dalam ni pun tak diperlukan, ni pun sama. Okay, dan buat benda yang sama juga di bawah. Pilih tan radius, pilih lengkung yang pertama ni sebagai tangent yang pertama, pilih lengkung yang kedua sebagai tangent yang kedua, dan masukkan radius dia, iaitu 32. Kita akan gunakan command trim. Dan kita buang mana yang tidak diperlukan. So, jadilah kepala spanner awak. Ya, dan anda boleh. Okay, kemudian kita akan membuat pemegang bagi spanner tersebut. So, ada garisan tegak dan kemudian ada lengkung. Kita akan mulakan dengan buat garisan tegak dahulu. Okay, sebelum buat ni, pastikan pergi ke bawah OSNAP awak ni. Kuadran ni awak tick Okay, kuadran ni adalah dia akan detect 4 penjuru utama di sebuah circle. Okay, kalau awak tengok bentuk diamond ni kan. Okay, so dia akan detect kuadran di dalam sebuah circle. Maksudnya bucu atas, bucu dan bucu bawah. Kita akan mula daripada sini. Kita akan buat line tegak sampai dia bertemu dengan sampai dia bertemu dengan circle. Line, ambil daripada kuadran dan kita akan tarik dia sampai bertemu kepala spanner tersebut. Okay, kalau anda perhatikan di lukisan rujukan, ada lengkungan 38. 38 di atas dan bawah. So menggunakan kaedah yang sama, kita pilih tan radius. Okay, pilih tan radius. Pilih kepala spanner sebagai tangent yang pertama, pilih garisan tegak ini sebagai tangent yang kedua dan masukkan radius dia, iaitu 38. Okay, ulang perkara yang sama. Pilih kepala spanner ini sebagai tangent yang pertama, line ini sebagai tangent yang kedua, dan nilai 30. Kemudian kita akan gunakan trim untuk membuang apa yang tidak. Garisan dalam ni pun tak diperlukan. Lengkung ni pun tak diperlukan. Okay. So, siaplah spanner awak. Okay, kemudian kita akan keluarkan dimension bagi spanner awak ni. Pergi ke atas, pilih dimension. Carilah mana dia punya, dan keluarkan dimension 182. Keluarkan satu. $15 dah ada. Fine. Dah ada R50. R3. Kalau awak berjaya melukiskan betul benda ni, dia akan jadi sangat ubah. Dan kemudian R. Okay, jadi selesai
punya dan spana. Okay, bila dah siap, kita akan plot dia kepada PDF. Macam mana nak plot? Kita akan pergi ke butang A ataupun application menu. Kita akan pergi print dan kita akan tekan plot. Okay, tekan plot, first benda yang awak kena pilih adalah printer ataupun plotter. So printer kita adalah selalunya Microsoft Print to PDF. Okay, pastikan awak punya drawing orientation adalah landscape. Paper size adalah A4. Okay, dan yang paling penting, awak kena pilih what to plot. Okay, ada dua cara Okay, bagi sesiapa yang menggunakan border saya beri tu, di mana limit dah betul, border dah betul, awak terus boleh pilih limits. Okay, jangan lupa pergi ke center ke plot dan awak preview. Okay, dia akan cantik keluar macam ni. Perlu buat apa-apa. Okay, bagi sesiapa yang buat sendiri dan awak tak pasti limit awak betul ke tak, dan kalau guna pun jadi salah, okay, kita akan pilih Windows. Mana Windows ni kita akan select secara manual di mana kita nak print. Awak klik region mana yang awak nak. Okay, so preview. Kan jadi. Okay, lepas dah preview, tengok semua ok, tekan ok untuk plot dia dan akan jadilah sebuah PDF. Okay. So saya ada akan ajar sikit macam mana nak tukar lukisan 2D ni kepada 3D. Tapi untuk video ni saya tak sempat. Tak apalah, saya ajar untuk lepaskan spana saja. Yang 3D tu akan belajar di kelas yang lain. Okay, so harap ini bermanfaat. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.